Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang dalam keadaan sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita semua guys. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Okay guys, kita kembali lagi dengan video follow up lah. Semalam aku ada keluarkan satu video berkenaan dengan isu kontroversi drama yang dilakonkan oleh Zul Arifin, di mana kita tengok sebenarnya ada babak-babak yang aksi panas lah. So itu tak sepatutnya berlaku guys. Tambah pula dengan kata video drama ni akan dikeluarkan pada bulan Ramadan, lagilah tak kena. Dan pada aku tak boleh lah. Benda ni dia melanggar moral kita sebagai orang Islam lah. Dan kita tahu benda ni salah kan. So banyak kecaman yang diberikan kepada Zul Arifin, pelakon yang dalam tu, dan juga Emma Fatimah. So aku sekali lagi aku nak ingatkan, aku bukan nak mencari salah sesiapa dalam isu ni. Cuma aku nak cari orang yang harus bertanggungjawab terhadap perkara ini guys. Dan masih lagi kalau kau tengok hari ni beberapa orang selebriti diorang pun telah memberi statement diorang lah berkenaan dengan isu ni. Salah seorang dia Datuk Fiz Fairuz, dia bagi pendapat dia, dan juga Umi Aida. So basically aku dah dengar apa yang mereka katakan dan aku sangat bersetuju apa yang mereka katakan. Mana tak dengar tu korang cari sendirilah. Dan kalau kau buka di ruangan portal di Oh My Media, kalau kau tengok kat sini ni kat IG ni guys. Okey ni, pengarah menjelaskan babak panas mungkin tidak tayang di TV sekadar tujuan publicity. Allahu Akbar. Dah tentu-tentu benda macam tu tidak boleh di publicity. Aku tak faham kenapa dia boleh bagi statement sebegini. Ini satu statement yang tidak bertanggungjawab lah. Pasal apa? Dah semacam ada rancangan untuk membuat publicity murahan, iaitu publicity dengan video adegan-adegan yang pada aku tak masuk akal. Benda macam ni tak sepatut buat pun. Kita baca dulu guys Okey, video itulah menampakkan aktor kacak Zul Arifin melakonkan babak panas dengan pelakon wanita Siti Harissa dalam drama berjudul Perempuan Itu. Telah menjadi perbualan hangat sejak semalam. Beberapa babak yang kurang sesuai ditonton itu telah dimuat naik sendiri oleh pelakon lelaki tersebut di Instagramnya, walaupun drama berkenaan belum lagi ditayangkan. Okey, untuk pengetahuan korang, ini aku nak buat pembetulan. Yang mengarah ini bukan Emma Fatimah. Sebaliknya yang mengarah ini adalah seorang pengarah yang bernama Ain Sharif. So kat sini ada kesilapan yang aku admit. So aku pun mendengar dan membaca daripada portal-portal lain yang banyak mengatakan Emma Fatimah yang mengarah. Sebenarnya bukan guys. Emma Fatimah adalah producer kepada drama ini dan dia juga seorang penulis skrip. So kita akan berbalik-balik kat situ dulu, tapi kita baca dulu ni guys. Okay, kat sini, pengarah ambil tanggungjawab. Sepatutnya lah. Pelbagai respon negatif diterima dan pastinya mereka dikecam hebat oleh netizen, termasuklah penerbit drama berkenaan Emma Fatimah yang disangka sebagai pengarah untuk drama tersebut. Mengambil tanggungjawab sebagai pengarah, Ain Sharif menerusi laporan dari M-Star telah mengaku memang dia yang mengarah babak tersebut. Namun Ain memaklumkan berkemungkinan adegan terbabit tidak akan ditayangkan pun di kaca televisyen. So dia cakap kat sini, ya, saya mengarahkan babak itu. Adegan yang Zul kongsi itu adalah scene director's cut yang mungkin tidak akan ditayangkan di televisyen. Apa yang netizen tonton itu rakaman second version jika sesuai untuk digunakan dan sekadar untuk tujuan publicity, jelasnya. Tak boleh. Benda macam ni tak boleh nak dibuat publicity, pasal of course netizen akan trigger benda ni. Benda ni sangat sensitif. Dia menunjukkan kita ni orang yang tak ada akal fikiran bila kita nak buat benda macam ni untuk tujuan publicity. Kita bukan negara barat guys. Kita negara yang memang mempunyai moral yang tinggi. Especially sebenarnya mana-mana agama pun mendidik hamba dia menjadi orang yang mempunyai moral tinggi lah, yang tidak melakukan benda-benda yang tak bagus. Apatah lagi kita nak promote benda-benda yang tidak bagus seperti adegan yang kita tengok semalam tu guys. Dan cuma aku tak faham kenapa nak perlu ada director's cut version. Okay, mungkin ada antara korang yang tidak tahu apa itu director's cut.
Kebiasaannya kalau orang buat filem atau drama akan ada scene-scene yang director tu nak ada juga. Tapi kemungkinan producer tidak nak, tak nak scene tu lah. Tapi director nak juga scene tu untuk kepuasan dia apabila dia dapat siapkan karya dia, barulah pada dia mesej tu sampai. Walaupun berkemungkinan besar babak-babak tu tidak akan dikeluarkan, tapi untuk kepuasan director tu sendiri, sebab tu dipanggil director's cut. So kalau kita fahamkan dalam konteks ini, dia cakap itu version untuk director's cut yang tidak dikeluarkan kat TV, bertujuan untuk publicity. So of course benda ni tak boleh nak buat publicity, dan kemungkinan memang tak boleh pun akan keluar kat TV. So kenapa buang masa nak shoot benda ni? Kenapa nak buang masa? Ke sebab faktor yang shock sendiri ke apa, ini aku tidak tahulah guys. Tapi kalau dah memang benda ni memang, kau tanyalah stesen TV mana pun, memang dia orang tidak akan benarkan. So kenapa perlu buang masa untuk buat benda yang memang akan membuang masa, akan merumitkan lagi keadaan, akan jadi benda ni complicated lah seperti sekarang ni. Tambah pula benda ni telah diviralkan. Okey, kita sambung baca lagi guys. Tak tahu Zul akan kongsi babak tersebut. Tambahnya lagi, dia sama sekali tidak tahu yang Zul Arifin akan berkongsi babak tersebut di media sosial kerana dia juga terkejut apabila video itu tular. Akan tetapi disebabkan dia adalah pengarah untuk drama tersebut, Ain dengan hati terbuka mengambil tanggungjawab sepenuhnya. Okay, very good. Saya tidak tahu pula Zul akan berkongsi babak itu di Instagram. Saya pun terkejut bila dapat tahu orang bercakap tentang hal ini. Tapi benda dah pun jadi, sebagai pengarah saya kena ambil tanggungjawab. Sebenarnya adegan intim begitu tak sampai 10% pun dalam drama ini. Babak berkenaan dihasilkan untuk menggambarkan karakter Sarah, iaitu lakonan Siti Harisa sebagai isteri kedua Zul Arifin, katanya. So, ini satu benda juga yang aku nak tekankan dekat sini guys. In fact, Umar Aida pun dia ada bercakap tentang perkara ni, macam mana benda ni boleh keluar, siapa yang bertanggungjawab memegang footage ni, dan macam mana Zul boleh senang-senang macam mana Zul boleh senang dia mengeluarkan footage ni di dalam laman Instagram dia guys. Padahal footage ni adalah hak milik producer, dan benda macam ni sebenarnya perlu dijaga betul-betul guys. Bukan semua orang senang-senang boleh dapat footage ni untuk keluarkan dekat media sosial dia sendirilah. Biasanya di tempat yang aku pernah bekerja dulu, memang diorang akan menitik beratkan hal ni. Dia tak nak footage diorang terbocor atau siapa-siapa boleh ambil dan gunakan. So dalam isu ni aku pun pelik macam mana Zul boleh dapat footage ni dan di-sharekan ke orang ramai. So ini aku pelik, kenapa director pun tidak tahu yang Zul ada footage sebegini dan dia boleh upload di dia punya Instagram. Siapa yang bertanggungjawab yang mengeluarkan footage ni dan bagi pada Zul Arifin? Definitely Zul bukan editor. So siapa yang bertanggungjawab? Ni kita kena fikirkan lah siapa yang tanggungjawab. Dan okey, kita sambung lagi guys. Dah dapat persetujuan pelakon. Menjawab beberapa soalan berkenaan adegan intim itu, Ain menjelaskan sebenarnya mereka telah membuat perbincangan terlebih dahulu dengan para pelakon, juga bersetuju babak tersebut juga adalah rakaman second version dan ia terpulang kepada stesen TV sama ada mahu menggunakan atau tidak. Sebelum penggambaran pun kita dah bincang dengan pelakon dan mereka okey untuk lakonkan begitu, dan mereka okey untuk melakonkan babak begitu. Allah Akbar. Kita buat rakaman second version itu bertujuan untuk menjadikan drama lebih menarik, tetapi semua terpulang kepada stesen TV nak pakai ke tak nak pakai. Use your brain. Benda macam ni stesen TV tidak akan pakai. Buang masa shoot benda macam ni. Why? Ini aku tak faham. One thing aku lega, ini tidak diarahkan oleh Emma Fatimah. So pada aku baru dia masuk akal dan lebih logik. Sebab aku duk mikir, How can Emma Fatimah, orang yang berpengalaman as a director dalam industri seni ni, boleh buat benda macam ni yang tidak memikirkan bahagian lembaga penapis, benda ni tidak akan keluar. Semalaman aku fikir. So bila keluar macam ni, sekarang aku dah faham guys. So inilah aku nak bagi sedikit nasihat kepada pelakon-pelakon yang baru dan juga pelakon-pelakon yang dah ada ni, supaya faham. Bukan semua benda kita, yes, of course, memang director dia ada version yang dia nak macam ni. Tapi bukan semua benda yang kita perlu ikut apa yang director mahu jika ia bercanggah dengan agama kita, guys. So benda ni kita kena ada keberanian untuk mengata pada director, tuan director, sorry, ini agak keterlaluan untuk saya nak lakonkan. To me,
is a no. So cakap macam tu dan fahamkan director kenapa. So aku percaya kalau ada pelakon yang berani berkata macam tu atas faktor moral dan juga agama yang tidak mengizinkan perkara ini dilakukan, kemungkinan besar director akan faham. Sebab kita pun bukannya negara yang seperti Hollywood yang boleh buat adegan-adegan yang ikut suka mak bapak dia orang. Tidak. So kat sini pelakon kena bijak guys. Dan aku yakin banyak sebenarnya pelakon yang bijak dekat negara kita yang dia tapis. Dia rasa kalau benda ni terlalu over dan too much, dia tidak akan buat. Mesti ada juga pelakon macam ni. Tapi kalau pelakon yang duk ikut, dulu aku pernah dengar istilah, memang pelakon ni ibarat seperti lembu. Lembu yang dicocok hidung dia, yang ikut saja apa director nak. Yes, memang di dalam karakter memang ada term yang macam tu. Sebagai seorang pelakon, dia kena faham apa yang director nak dalam karakter tu dan ikut. Tetapi tidaklah sehingga ia bercanggah dengan hukum syarak yang kita suka-suka nak menentang. Dan ini tak boleh guys. Kita ada law guys, kita ada rules dia yang kita ikut berpandukan pada Al-Quran guys. Bukan semua benda yang kita boleh nak syok langgar. So ini semua pelakon kena faham dia macam ni. Kalau dia satu perkara yang nampak too much, just bagi tahu director, sorry saya tak boleh buat benda macam ni. So kita sambung lagi guys, sikit lagi lah. Namun begitu, Ain menyatakan yang dia hanya menjalankan tugas sebagai seorang pengarah dan mengakui sekadar memang ada babak sensitif untuk ditonton. Akan tetapi dia menyarankan netizen untuk menonton dahulu drama tersebut apabila ditayangkan kelak kerana babak berkenaan tidak sampai 10% pun. Dan banyak lagi mesej positif yang boleh dijadikan iktibar menulis drama ini. Saya hanya menjalankan tugas sebagai pengarah dan berharap mesej cerita ini sampai kepada penonton. Sebab apa yang ditunjukkan dalam drama itu memang berlaku di sekeliling kita. Saya sedar ada setengah babak agak sensitif untuk penonton, tapi mereka kena tengok dulu dan fahamkan yang cerita ni, baru mereka tahu apa yang kami cuba sampaikan. Sebenarnya banyak mesej positif dalam drama ni, ujarnya lagi. Emma Fatimah tiada kaitan dan banyak kali ingatkan. Okey, ini cerita daripada Emma Fatimah pula. Pada itu, Ain Tuk menegaskan yang Emma Fatimah tiada kaitan dalam drama tersebut kerana dia menjalankan tugas sebagai penulis skrip, namun bukan dia yang memvisualkan karakter. Tak hanya itu, pelakon senior tersebut juga berulang kali memberi peringatan memandangkan tahu selok-belok pengarahan drama untuk televisyen. Saya ingin jelaskan babak dalam drama ini tidak ada kaitan dengan Mama, panggilan untuk Emma. Dia menulis skrip dan saya memvisualkan karakter tersebut mengikut penulisannya. Semasa penggambaran pun Kak Emma berulang kali pesan jangan buat aksi daring sangat, nanti tak boleh keluar TV. Dia tahu akan ada babak mereka bersama, tapi tak jangkakan saya akan berterjemahkan dalam bentuk begitu. Jadi tak wajarlah netizen kecam Kak Emma kerana babak itu adalah arahan saya, tambah pengarah drama perempuan itu. Okay guys, kalau kita fahamkan kat sini, Emma Fatimah dia adalah seorang producer. Basically ini projek dia lah. Projek dia, ini baby dia lah. Jadi dia harus bertanggungjawab. Sebab ini dia punya baby. Jadi dia kena tanggungjawab. Dan dia juga sebagai seorang penulis skrip. Semua yang berlaku di dalam syuting ni pasti akan bermula daripada satu permulaan, daripada fikiran seorang yang ingin berkarya. Kalau kat sini kita faham, cerita ni terjadi disebabkan Emma Fatimah berkarya melalui penulisan skrip dia guys. Jadi bila kita faham, Ain cakap tadi, dia hanya menggambarkan apa yang ditulis oleh Emma Fatimah. Bermaksud, aku rasa pasti ada scene itu ditulis. Cuma bagaimana ia diterjemahkan, divisualkan itu, adakah dia exactly seperti apa yang ditulis ataupun ini hanyalah screenplay yang dilakukan oleh pengarah ni saja. Dia tidak ada kena-kena dengan Emma Fatimah. So aku tidak tahu mana satu guys. Adakah benda ni betul-betul diikut skrip seperti apa yang ditulis? Kalau seperti yang apa ditulis, seperti mana kita nampak di dalam visual tu lah yang aku tak nak cakap. Tapi kalaulah dia menterjemahkan exactly seperti dalam skrip, bermakna penulisan tu sudah pun ada di dalam naskah tu, di dalam teks itu. Dan kenapa perlu tulis sesuatu yang kita rasa benda ni memang tidak boleh shoot, memang tidak boleh dikeluarkan? Ini persoalan yang timbul lah, yang aku rasa kenapa perlu tulis benda-benda macam ni. Dan aku faham sebagai seorang penulis, aku pun penulis guys, aku dah tulis berpuluh-puluh skrip filem. Dan aku sebenarnya jadi seorang penulis memang seronok. Tambah lagi bila kau dah start menulis, memang susah nak berhenti pasal idea atau benda-benda ni datang kepala kau, memang seronok lah.
menjadi penulis ni kadang-kadang dia akan naik share tau guys. Dia akan bila dah semangat dia akan tulis lah macam-macam idea yang ada, tapi bukan semua hasil penulisan tu boleh diterjemahkan atas beberapa faktor lah. Kalau kau tengok kat sini, ini faktor benda isu-isu yang sensitif lah, yang tidak boleh langsung kita sentuh. Tapi ada juga atas faktor lain seperti contohnya kalau aku buat skrip cerita pasal cerita aksi, action. Aku buat skrip bukan main, meletupkan sebuah bangunan 24 tingkat sehingga runtuh bangunan tu. Matilah nak production nak shoot. Macam mana dia nak buat? Nak meletupkan bangunan 24 tingkat kan, kita mana ada bajet nak buat benda macam tu kan. Jadi memang penulis kadang-kadang dia akan naik share sikit. So aku tak tahu, aku tak baca naskah ni perempuan itu, aku tak tahu apa yang ditulis oleh Emma Fatimah, tapi kat sini apa yang kita faham, Ain dia mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas apa yang berlaku. Tapi still pada pendapat aku, pihak yang harus menapis benda ni adalah pemilik dia. Kak Emma sendiri kena tengok kenapa benda ni boleh terjadi, kenapa benda ni boleh shoot, kenapa benda ni boleh terlepas kat tangan Zul. Sebab memang benda yang tak sepatutnya dilakukan, dia telah dilakukan oleh pengarah ni lah. Dan mungkin dia tak faham sangat benda-benda sensitif yang memang tak boleh keluar TV, tapi dia sebab dia syok nak berkarya, dia buat jugalah. So ini masalah kat sini guys. Dan aku cuma nak fahamkan permasalahan ni, bukan aku nak cari salah orang guys. Cuma bila kita dah faham masalah ni, seseorang perlu rasa bertanggungjawab di dalam isu ni, pasal dia melibatkan ramai orang marah guys. Banyak orang marah. In fact, Menteri Agama pun dah mengeluarkan statement, dan stesen TV pun dah keluarkan statement yang memang benda ni tidak diorang tak ada plan pun kenapa jadi macam ni. Dan juga beberapa orang selebriti pun dah mengeluarkan pendapat masing-masing. Begitu juga dengan aku guys. So aku sangat-sangat berharap lah next time tidak terjadi lagi perkara-perkara yang macam ni. Pasal apa? Dia akan merendahkan lagi martabat orang seni. Dia nak cerita pasal seni ni guys, macam mana Aku dalam bidang ni tak lama lah, 10 tahun. Lepas tu aku keluar, aku angkat kaki. Dan aku bertemu dengan ulama guys. Aku bertemu dengan ulama yang sangat aku sanjung. Dan aku bertanya, ulama ni bukan orang biasa. Dia memang orang yang memang sangat disanjung. Dan aku salah seorang yang sangat respect dan menyayangi ulama ni. Dan beliau adalah Tuan Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz. Aku berjumpa sendiri dengan Tok Guru. Dan aku bertanya, salah ke apa yang aku buat ni? Boleh tak apa yang aku buat? Dia cakap tidak salah menjadi seorang pengarah, tak salah nak berkarya, tidak ada yang melarang, dengan syarat ikut berpandukan cara Islam. Yang lebih baik adalah bila kita buat satu karya yang mengajak orang ke arah kebaikan, especially yang bercerita tentang kebesaran Islam, betapa hebatnya agama ini, dan cerita-cerita tentang akhlak-akhlak yang baik. So bila aku dengar macam ni, sebenarnya menjadi seorang pengarah atau orang yang berkarya dalam bidang industri ni ada advantage dia. Bukan semuanya buruk, bukan semuanya busuk. Kalau orang tu pandai, dia boleh menterjemahkan hasil karya dia menjadi satu medium dakwah. So bila aku dengar apa yang dikatakan oleh Allahyarham, aku rasa aku adalah sikit semangat. Pasal aku rasa selama ni aku banyak sangat buat cerita hantu, aku mempromosikan benda yang tak syok sebenarnya. Buat cerita hantu ni pun ada pro and cons dia kan, pasal kita mempromot benda-benda yang negatif lah, benda yang hantu jin kan. So benda tu bukannya bagus sangat guys, tapi kadang-kadang benda ni di luar kehendak aku juga. Pasal aku pengarah, aku bukan producer nak benda yang mendapat sambutan. Jadi orang suka tengok benda macam tu, jadi aku terpaksa ikut lah. Dia orang nak filem horror, aku terpaksa buat. Tapi di hujung-hujung karya aku ni, aku nak juga buat at least satu filem dakwah yang di mana orang tonton, orang suka, ada mesej yang boleh disampaikan dan juga orang terhibur. Jadi terhasillah filem Ustazmu Tunggu Aku Datang. So insyaAllah next video aku mungkin share dengan korang sikit pengalaman shoot filem Ustazmu Tunggu Aku Datang ni guys, di mana filem ni 100% tidak ada perempuan langsung dalam filem Ustazmu Tunggu Aku Datang. So kalau korang minat nak dengar, korang komen kat bawah, nanti aku akan ceritakan guys. Okay guys,
Aku rasa sampai kat sini saja video kali ni. Aku doakan korang mana tengok pada awal sampai habis supaya korang panjang umur, murah rezeki dan permudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool. Guys, korang memang awesome. Ciao.